Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Natasha Niti Nadiza, rakat matrik saya bernombor A20A1645. Pada video kali ini saya akan menerangkan tentang pengenalan. Bagi kumpulan kami diminta untuk mengkaji, mengkritik dan mengaitkan subjek yang dipilih dengan falsafah ilmu. Subjek yang dipilih adalah berdasarkan yang pernah diambil ataupun akan diambil sepanjang tempoh pengajian oleh pelajar. Pada minggu ketiga, kumpulan kami telah mengkaji dan memahami kandungan yang ada pada subjek tersebut. Kami telah berbincang dengan kumpulan mengenai soalan-soalan yang akan diberikan kepada bakal responden. Kumpulan kami telah memilih subjek keusahawanan korporat untuk dikaji dan menilai sejauh mana permasalahan atau kaitan subjek ini falsafah ilmu. Kami juga telah menyediakan Google Form kepada responden untuk menjawab soalan-soalan itu bagi membantu kami untuk menjalankan tugasan penerakan ilmu. Sebanyak 10 soalan telah kami sediakan. Seterusnya, kaedah yang kami gunakan ialah Google Form. Kaedah ini sangat mudah dilaksanakan kerana kami hanya memberikan pautan kepada responden dan responden hanya mengisi setiap soalan diberikan lebih kurang antara 3 hingga 5 minit sahaja. Seterusnya, kami memilih Google Form kerana ia memudahkan pelaksanaan kajian, mudah untuk kami mengumpul maklumat daripada responden. Data yang diperoleh adalah selamat disimpan. Ianya tidak terhad bilangan responden yang boleh menjawab. Ianya juga menjimatkan masa bagi responden maupun kami sendiri. Sekian itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan pas kepada rakan sekumpulan saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syairah binti Muhammad Ramli dan nombor matrik A20A1837. Saya ingin membentangkan slide nombor 6 iaitu bahagian A mengenai latar belakang responden yang terdiri pada jantina, umur, status, institusi ataupun organisasi dan juga bangsa. Dari segi jantina, 100% yang menjawab adalah perempuan. Manakala umur 16 hingga 20 tahun terdiri pada 5 orang, manakala 21 hingga 30 tahun terdiri pada 26 orang dan 31 hingga 40 tahun terdiri pada 1 orang. Manakala status pula merujuk kepada pelajar daripada 26 orang, manakala bekerja seramai 6 orang. Dari segi institusi ataupun organisasi, daripada pelajar UMK seramai 6 orang, manakala orang luar daripada 24 orang. Manakala bangsa pula merujuk kepada bangsa Melayu 96.9%, manakala lain-lain bangsa daripada 3.1%. Jadi dapat disimpulkan bahawasanya responder adalah seramai 32 orang. Seterusnya adalah soalan nombor 1 yang berbunyi, kursus seasas keusahawanan korporat yang pernah diikuti dapat memberi banyak manfaat kepada saya. Soalan 1 ini paling tinggi adalah skala 5 iaitu seramai 15 orang bersamaan 46.9%, manakala skala 3 paling rendah iaitu seramai 4 orang bersamaan 125%. Seterusnya soalan nombor 2 yang berbunyi, keusahawanan korporat dapat mendorong seseorang individu untuk menceburi bidang perniagaan. Soalan 2 ini paling tinggi adalah skala 5 iaitu seramai 17 orang bersamaan 53.1%, manakala skala 3 paling rendah iaitu seramai 2 orang bersamaan 6.3%. Soalan 3 pula yang berbunyi, keusahawanan korporat lebih cenderung dalam memulakan perniagaan supaya dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan negara. Soalan 3 ini paling tinggi adalah skala 5 iaitu seramai 16 orang bersamaan 50%, manakala skala 3 paling rendah iaitu seramai 2 orang bersamaan 6.3%. Hai, Assalamualaikum. Saya Wana Fatini Izzati binti Wan Fauzi, nombor matrik A20A2072. Jadi untuk soalan yang seterusnya, melalui keusahawanan korporat, sesebuah syarikat dapat memperluaskan pasaran sekaligus dapat meningkatkan ekonomi. Jika kita boleh lihat dekat sini bahawa pada skala 4 dan skala 5 adalah mempunyai jumlah yang sama iaitu seramai 15 orang. Manakala jumlah yang terendah adalah pada skala 3 iaitu seramai 2 orang sahaja.
yang kelima pula, kalau kita boleh lihat di sini bahawa pada skala 4 mempunyai responden yang paling ramai iaitu seramai 17 orang, manakala pada skala 3 adalah yang paling rendah di mana hanya 2 orang responden sahaja. Untuk soalan yang ke-6 pula, kita boleh lihat bahawa skala 4 mempunyai responden yang paling ramai iaitu sebanyak 18 orang bersamaan dengan 56.3%. Bagi soalan keusahawanan korporat merupakan elemen penting bagi menjana masyarakat yang kreatif dan berinovasi serta bermakin kepada pembangunan negara. Responden yang paling ramai adalah pada skala yang kelima iaitu seramai 16 orang bersamaan dengan 50%, manakala paling sedikit adalah pada skala 3 iaitu seramai 3 orang yang bersamaan dengan 9.4%. Assalamualaikum, saya Wan Rukia Satina binti Wan Muhammad Isdin, nombor matrik A20A2073. Dan hari ini saya akan sambung membentangkan soalan nombor 8, iaitu usahawan boleh menggunakan proses berfikir yang berbeza berbanding dengan proses berfikir orang lain untuk mengenal pasti dan menilai peluang yang ada. Jadi bagi soalan ini, yang paling tinggi adalah skala 4 iaitu seramai 16 orang sebanyak 50%, manakala skala 3 paling rendah iaitu seramai 1 orang iaitu 3.1%. Seterusnya soalan nombor 9 iaitu usahawan korporat adalah individu yang sentiasa berwawasan tinggi serta melakukan apa sahaja bagi mencapai matlamat. Bagi soalan ini pula, paling tinggi adalah skala 4 iaitu seramai 16 orang 50%, manakala soalan 3 paling rendah iaitu seramai 2 orang 6.3%. Soalan ke-10 pula, pada pendapat anda, adakah subjek usahawan korporat perlu diteruskan dan penting dalam kalangan pelajar? Mengapa? Bagi soalan ini, majoriti mengatakan subjek ini penting adalah kerana yang pertama, ia memberi manfaat kepada pelajar di samping dapat menarik minat pelajar untuk mencipta peluang pekerjaan yang lebih banyak. Yang kedua adalah untuk melahirkan usahawan korporat yang bertauliah dan beretika dalam menjalankan tugas atau kerja yang diperlukan. Yang ketiga pula adalah untuk melahirkan seorang usahawan yang lebih kreatif dan sentiasa menambahkan nilai ke atas diri mereka supaya sentiasa selaras dengan keadaan semasa. Itu sahaja soalan yang saya ingin bentangkan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Maklum balas daripada responden mengatakan bahawa subjek keusahawanan korporat ini penting dalam menjamin masa depan yang lebih cerah dalam kalangan pelajar. Di samping itu juga, ia dapat melahirkan usahawan-usahawan baru yang mampu menyumbang kepada ekonomi negara. Akhir sekali ialah ia dapat membantu pelajar untuk mendapatkan ilmu yang lebih mendalam mengenai perniagaan. Di samping itu, dapat memberikan manfaat kepada pelajar untuk menambah pendapatan sampingan kepada mereka.